Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua kepada anak-anak Empat Firdaus. Alhamdulillah pada pagi ini walaupun salah jadual, patutnya pukul 9.30, kita mula awal sikit. Saya dah cakap dengan Darjah 3 tadi. Kita saya ganti yang Darjah 3 dengan Darjah 4. Okey, jadi pada yang baru masuk hari ni, saya ulang sekali lagi, ada 9 orang ni, masukkan nama dekat dalam ruangan komen. Kemudian okey, ada orang baru masuk lagi. Okey, tuliskan nama dekat ruangan komen supaya nanti senang saya tahu siapa yang masuk. Dan kepada siapa-siapa yang terlambat ataupun tak dapat masuk ataupun dia ada kekangan tertentu, mak ayah dia kerja ke sebagainya. Jadi malam nanti boleh tengok ataupun petang nanti paling cepat. Sebab bila saya nak upload video ni dia makan masa sikit. Biasanya kalau dalam 1 jam video ni lambatlah dia nak masuk dekat YouTube. Jadi nanti boleh ulang sama, kalau yang masuk lambat boleh ulang balik daripada awal, tengok dekat video Okey. Sambil-sambil tu kita akan terima siapa-siapa yang nak masuk Jadi kalau nampak saya macam tengah termenung sekejap tu, tu adalah tu. Saya tengah nak betulkan ni ke apa ke kan. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak minta kepada siapa yang belum lagi buat kereta tu yang menggunakan kotak, dia belum hantar gambar. Tolong hantar gambar pada saya. Tolong WhatsAppkan gambar tu pada saya. Jadi saya tahu sebab saya tak ada orang boleh tipu sebab saya ada gambar bukti. Siapa yang dah hantar hari tu, ingat tak saya ambil video dengan saya ambil gambar tu kan. Jadi ada beberapa orang lagi yang belum. Saya tak nak sebut kat sini. Dia sendiri mau ingat lah Jadi kita dah buat kereta, kemudian kita dah buat pembungkusan makanan. Dah dua benda dah kita buat. Kereta dan pembungkusan makanan. Jadi saya harap yang mana yang belum hari tu yang belum hantar gambar, tolong hantar gambar lah. Tak payah hantar bendanya, awak buat, awak hantar gambar pada saya. Jadi dah ada sebagai bukti memadai. Okey, hari ini saya nak masuk tajuk yang seterusnya. Saya nak masuk tajuk yang seterusnya iaitu reka bentuk makanan Reka bentuk makanan modul 5. Nampak tak tulisannya? Nampak. Okey. Baik, dalam tajuk reka bentuk makanan ni, apa yang yang saya akan ajar, akan terangkan ialah kita nak mengenal pasti reka bentuk yang sesuai untuk makanan yang dipilih. Okey. Kita tak semua makanan sesuai dengan reka bentuk apa yang kita nak buat. Contohnya nak buat durian. Contohnya katalah awak nak buat bentuk durian, awak nak buat makanan tu dalam bentuk muka orang, mesti sesuai dengan jenis makanan tu. Supaya nampak berselera. Baik. Yang kedua, menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Apa pentingnya kita buat reka bentuk makanan tu? Makanan tu kalau tak lawa pun boleh juga makan. Tapi apa penting dia kalau kita buat tu? Mungkin ada kebaikan dia kan. Yang ketiganya, kita nak cuba menghasilkan satu lakaran tentang makanan yang kita nak hasilkan. Kita lakar. Kemudian kita akan huraikan lakaran tu. Kemudian kita akan buat penambahbaikan, kira kos dan akhirnya kita akan buat satu produk makanan yang ada reka bentuk. Kalau macam tahun lepas, saya ada buat 1 hari. Iaitu kita khususkan 1 hari tu bawa makanan yang awak dah siap-siap buat dekat rumah berdasarkan apa yang kita dah bincang minggu sebelumnya. Jadi awak buat dan saya ambil saya ambil pembentangan lah daripada awak semua seorang-seorang. Bukan awak lah, murid tahun lepas lah, seorang-seorang. Kemudian kita tengok
mana yang paling menarik, yang paling sedap. Lepas tu kita makan ramai-ramai, kongsi-kongsi. Kita buat waktu RBT. Saya buat waktu RBT pada masa tu lah. Jadi untuk yang hari ni, kita tak buat hari ni. Kita buat, insyaAllah kalau diizinkan nanti naik sekolah, kita buat masa naik sekolah nanti. Tapi yang hari ni kita akan belajar dulu dia punya konsep-konsep dia punya idea-idea yang awak akan cari, apa dia yang awak akan bentangkan nanti. Jadi itu yang saya akan fokus untuk pada pelajaran kita hari ni. Okey. Kita tengok reka bentuk makanan 5.11, mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih. Okay, cadangan dia kita akan buat personal learning experience. Ini macam berdasarkan pengalaman punya ni lah. Mungkin ramai-ramai ni ada yang pernah dengar bento, kan? Tahu bento? Baik. Apa dia reka bentuk makanan? Reka bentuk makanan ni ialah pembentukan hiasan. Saya besarkan sikit dah, macam tak nampak je. Reka bentuk makanan ialah pembentukan hiasan, ukiran pada satu makanan untuk menghasilkan reka bentuk makanan. Menggunakan alat yang bersesuaian adalah penting. Alat bermaksud barang yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu. Manakala perkakasan pula bermaksud peralatan yang digunakan untuk memudahkan suatu kerja yang dilakukan. Okay, biasanya pernah tak kita tengok orang yang bertunang? Nah kan, dia ada hantar apa biasanya? Saya nak tanya dekat yang cicak kobeng ni. Adam. Biasanya kalau orang bertunang, dia hantar hantaran apa, Adam? Buka lah mic, macam mana nak dengar? Mic-nya tekan. Adam. Hello, Adam. Tak dengar. Dia tak tekan mic. Ikram, bagi idea Ikram. Apa yang kalau orang bertunang selalu kan, Ikram dah ada kakak, abang bertunang dulu kan. Kahwin atau apa, hantaran. Ada tak bagi kek? Coklat. Coklat. Coklat tu dia bagi sebungkus dengan plastik-plastik plastik aircon shape ke apa? Lawa-lawa. Dia bungkus lawa-lawa, dia letak bunga, dia letak apa lagi? Rebin. Kan? Selain daripada coklat, apa lagi? Orang lain? Apa lagi? Sirih junjung. Sirih junjung, tapi sirih junjung bukan makanan. Makanan ke sirih junjung? Boleh makan ke? Dia kunyah je. Makanan. Takkan. Makanan Kek. Cikgu, pulut kuning? Pulut kuning. Biasa pulut kuning dia buat bentuk apa? Bentuk. Ikram jangan cakap sorang-sorang. Tekan dulu mikrofon kalau nak cakap. Dia buat bentuk apa? Ada yang buat bentuk macam bangunan kan. Ada yang buat bentuk dia letak lada, dia buat macam apa tu? Cabang-cabang tu. Saya pun tak tahu apa nama dia. Lagi dia letak apa? Daun pandan, dipotong-potong jadikan bunga ke. Dia letak kuah kari, kuah kari tu dalam bekas, kemudian bekas tu dihias cantik-cantik. Itu dia bentuk makanan lah tu. Selain daripada tu, macam kita nak berniaga pun kita
hiaskan juga kan, macam kita pergi makan dekat restoran. Biasa dekat restoran tu nanti, kalau yang kedai yang baik-baik sikit lah kan, bukan kedai-kedai yang biasa-biasa, dia akan buat nasi tu cantik je kan, tak berterabur nasi tu. Dia letak nasi tu dekat macam bentuk cawan kan, dia letak macam tu, kita tengok nasi tu macam bentuk mangkuk kan. Lepas tu nanti ayam dia letak susu cantik. Jadi kita tengok pun macam nak makan berselera. Tak adalah bersepah-sepah kan. Itulah antara contoh-contoh reka bentuk makanan. Jadi kita teruskan lagi. Okey, bahan makanan. Bahan makanan merujuk kepada jenis makanan yang dipilih untuk direka bentuk, sama ada roti, buah-buahan, kek ataupun kuih-muih. Bahan-bahan ini boleh direka bentuk mengikut kreativiti dan idea sendiri. Okey, biasanya kita tengok kalau macam orang bertunang tu kan, dia buat buah-buahan. Contohnya macam buah tembikai, dia buat bentuk angsa. Kan? Dia buat bentuk angsa, dia buat bentuk kereta ke. Biasanya dia buat bentuk angsa, bunga bunga dan sebagainya. Okey. Jadi contoh makanannya roti. Contoh alat yang sesuai, acuan, pisau. Ini peralatan yang digunakan untuk buat reka bentuk. Buah apple, pisau. Buah tembikai, pisau, acuan. Roti jala, acuan. Buat roti jala tu bukan suka dia buat macam itu kan. Lepas tu nama dia roti jala. Kuih bingka, pisau. Kek, muffin, pisau. Acuan icing. Lagi satu kalau perasan kuih agar-agar. Agar-agar tu warna-warni. Ada agar-agar satu warna je, merah je. Bila satu warna je, kita macam alamak, tak berapa cantik sangat lah. Kalau kita tengok yang berwarna-warni, ada hijau, ada merah, ada buah-buahan dekat dalam. Jadi kita nampak macam best nak makan. Okey, seterusnya. Ni contoh-contoh acuan yang kita gunakan. Baik. Siap saya nak accept siapa masuk ni. Okey, ini antara acuan-acuan yang kita gunakan untuk reka bentuk makanan. Kalau awak tengok yang ini ada gambar binatang, gambar bear. Ini biasanya nak buat apa ni? Kuih raya kan? Kuih raya, buat agar-agar. Kalau bintang-bintang ni, bintang kecil, bintang besar ni, macam kita nak buat kuih apa ya? Kuih raya lah. Saya pun tak tahu nama-nama kuih. Ni bentuk-bentuk, ni biasa boleh dapat kat mana ni? Kat tanah liat. Yang tanah liat punya tu kan, tapi tanah liat tu kuih. Bukan kuih tu, apa mainan. Nak buat kuih, guna ni bentuk-bentuk ni. Ada orang nakal lagi. Dia buat bentuk tahi lembu. Sesuai tak? Tak sesuai. Kan makanan, buat bentuk yang bukan-bukan, manalah sesuai kan. Ataupun dia buat kek bentuk tandas. Bentuk tandas duduk. Tak sesuai lah. Okay, yang bawah ni, yang dipencot ni. Ini untuk buat apa ni? Ini biasanya kek kan. Untuk buat bentuk-bentuk bunga ke apa, corak-corak dekat dalam kek tu. Ni pun sama. Ni bukan injection COVID-19 ni. Bukan Ni pisau. Pisau pun tengok pisau apa yang sesuai digunakan untuk menghias buah-buahan. Okay. Nak buat bentuk ni kena guna pisau jenis macam ni. Nak potong kena guna pisau besar. Okay. Nampak? Ini contoh-contoh hasil makanan yang digunakan untuk buat acuan. Tadi tu benda bulat-bulat tu rupanya dia nak buat bentuk badan macam ni. Kita tak perasan apa. Ni mungkin ni buah ceri ke apa ke kan. Dia jadi apa ni? Ini binatang apa ni yang ni apa ni? Zirafah. Zirafah. Okey, ini mulut dia, hidung dia. Ni bahagian ni. Ini kalau kita tutup yang sini nampak macam ini kepala, ini ekor. Ini kaki.
Tapi kalau tengok betul-betul rupanya kepala zirafah. Ni orang kita panggil bento ni. Buat bekal kan pergi sekolah, bawa bentuk macam ni. Okey, kemudian contoh yang lain ni, buat kek, muffin ke apa benda ni yang ini cupcake. Yang ini ialah kek bunga ros agaknya. Tengok. Saya nak buat satu pun tak reti. Dia boleh buat semua penuh ni. Okey, ini antara contoh buah tembikai. Ni yang saya cakap tadi. Sebab buah tembikai ni di dalam dia dah ada merah-merah kan. Jadi nampak macam cantik je bila dia buat bentuk macam ni. Dia nampak hijau, nampak merah. Lepas tu merah dia pun bukannya semua merah. Dia ada merah dia ikut tone warna. Putih, merah-merah, makin dalam makin merah. Okay, yang kedua ni nampak. Ni yang guna tadi tu. Ni yang benaklah ni. Pisau ni ni. Dia nak buat bulat-bulat. Dia tengok dia guna apa. Dia korek satu-satu. Ni buah apple. Bunga ni buah apple, buah kiwi. Ni biasa buah antaran lah ni. Kan? Okey. Kepentingannya apa kepentingannya ni? Sebenarnya nak makan je pun. Kenapa nak kena buat macam ni? Kita tengok apa kepentingan dia. Satu. Kebebasan memilih kepada pengguna, memberikan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan produk mengikut kehendak masing-masing. Yalah. Bila kita buat bentuk macam-macam, kita boleh beri kebebasan kepada orang yang nak produk kita tu supaya dia boleh pilih ikut apa yang dia nak, kan? Jadi kadang-kadang orang minat bunga, ada orang minat tak payah buat bentuk-bentuk macam tu. Tapi kalau kita nak buat acara apa, jamuan ke apa kan lebih elok cantik kalau kita potong-potong ikut bentuk-bentuk macam tu. Orang nak makan pun macam seronok je kan. Tak payah potong biasa-biasa ni, orang nak makan pun macam tak berapa minat sangat. Yang keduanya, untuk menzahirkan rasa estetika, nilai estetika. Estetika ni maksudnya apa? Kita punya ada nilai seni lah kan. Nilai produk tu dari segi kecantikannya, kualitinya, itu maksud nilai estetika. Seninya, kualiti dia, kita nak nampakkan dia, serlahkan lagi. Ibaratnya macam durian kan, durian tu kalau awak tak belah, awak nampak duri je kan, macam alah duri ni macam tak best je. Rupa-rupanya dalam durian tu sedap, bau dia pun harum, cantik. Jadi nak cantikkan apa nak buat kan? Kita kalau orang Malaysia dah tahulah kan, durian tu cantik. Kalau orang luar yang tak ada durian dekat kawasan dia, dia tengok buah ni pun dia tak pandang kan. Sedangkan dekat Malaysia, satu biji je berpuluh-puluh harga dia. Mahal. Tapi kalau orang yang tak kenal, macam mana kita nak kenalkan? Kita kena buatlah satu kaedah supaya orang tahu, dalam dia macam ni. Macam buah manggis contohnya. Luarnya hitam si tampuk manggis. Luarnya hitam, dalamnya manis. Putih. Jadi kalau kita nak buat iklan, sebab tu kalau tengok jual buah-buahan, biasanya jual buah tembikai ke apa kan, dia akan potong dulu separuh, tengok dia tunjukkan tayang kat situ. Menunjukkan kat dalam tu merah. Okey, yang ketiga, memberi faedah kepada pengusaha. Kenapa dia buat ni semua? Untuk memberi faedah kepada pengusaha, untuk membuka peluang perniagaan kepada pengusaha menghasilkan satu produk mengikut kehendak dan keperluan pelanggan. Okey. Ada orang yang nak berniaga ni kadang-kadang dia bukannya nak berniaga buah apa. Dia nak berniaga buah yang dah siap di deko-deko, buah yang dah dihias-hias. Kadang-kadang kalau nak beli buah biasa ni, kita pergi je kedai ni, tapi oleh kerana ada kemahiran, orang yang ada kemahiran ni dia boleh buat menjana pendapatan dia. Nak lagi contoh macam musim PKP ni kan. Tak boleh pergi kerja, mana boleh duduk rumah. Jadi apa kerja yang kita boleh buat kat rumah? Inilah contoh kerja-kerja yang kita boleh buat kat rumah. Okey. Jadi yang keempat, pembangunan sains dan teknologi moden menyumbang kepada perkembangan penciptaan pelbagai jenis mesin dan alatan untuk menghasilkan aneka bentuk makanan sejajar dengan perkembangan trend semasa. Bila trend ni berkembang, kita pun
akan mencipta satu cara lain untuk buat macam mana ikut kehendak pasaran. Saya ambil contoh orang nak parut kelapa jual santan. Kalau zaman dulu orang jual santan macam mana? Dia pakai apa? Pakai parut yang tu kan. Parut itu je kan. Dapat berapa banyak dah? Belum dapat banyak, tangan dah luka. Jadi bila dah ada permintaan banyak, orang akan buat satu mesin yang besar. Kopek kelapa siap boleh masukkan, tak payah parut. Tahu-tahu keluar dah jadi santan. Jadi itu satu contoh je, tapi contoh bukan yang teknologi bukannya teknologi reka bentuk makanan lah. Itu reka bentuk menghasilkan bahan untuk makanan. Tapi kita boleh gunakan kaedah yang sama untuk ni lah. Contohnya macam kita nak buat bentuk bunga-bunga ni, apa pisau yang sesuai? Jadi yang tukang buat pisau ni lah kerja dia. Kalau perlukan mesin, macam mesin nak kopek buah, kan, nak kopek buah apple, kita tak kena kopek satu-satu guna pisau tu kan. Sekarang dah ada trend baru, letak je, pusing, dia dah terkopak lebih kulit, dah tinggal makan. Jadi bila adanya reka bentuk makanan ni dah jadi trend, maka pembangunan sains dan teknologi pun jalan seiring. Okey. Dan yang kelima, kepelbagaian etika budaya. Jadi hasil seni tu menunjukkan budaya masyarakat tertentu. Kan macam orang Melayu, dia lebih suka kepada apa? Bentuk-bentuk ukiran, bentuk-bentuk apa bunga-bunga. Kalau orang-orang di Sarawak, dia suka Sabah Sarawak ke, dia suka yang apa tu, kalau awak belajar seni, saya lupalah. Kalau Sabah Sarawak punya ni kan bentuk dia lain kan, dia punya corak-corak baju dia, baju-baju tradisional dia kan, tak sama. Kalau orang Jawa, dia punya baju dia ada apa? Ada punya pakai, adalah dia punya ni dia. Jadi kat situ dengan menghasilkan produk tu kita boleh nampak identiti masyarakat yang buat. Tapi tak salah kalau kita buat reka bentuk tu ikut identiti masyarakat lain kan. Sekurang-kurangnya kita boleh belajar. Okay. Apa pentingnya reka bentuk makanan ni? Apa faktornya? Apa penyebabnya? Kita nak kena buat ni, belajar ni. Kerana satu, permintaan. Adanya permintaan. Bila ada permintaan, kita kenalah membekalkan. Kita kena ambil peluang. Sebagai orang yang nak maju ke depan, kita ambil peluang atas permintaan yang ada. Kita ambil peluang. Permintaan memainkan faktor penting dalam membuat reka bentuk makanan. Contohnya reka bentuk kek yang dihasilkan pada sambutan hari jadi akan berbeza jika dibandingkan dengan majlis perkahwinan, bergantung kepada permintaan pembeli atau orang yang menghasilkan. Okey. Contohnya sekarang ni trend Avengers. Buat kek pun bentuk Captain America, nampak? Lepas tu kek kahwin, buat bentuk macam ni. Takkanlah kek kahwin nak buat bentuk Captain America. Tak sesuai. Jadi permintaan tu penting. Kadang-kadang ikut trend. Kita nak majukan perniagaan kita, kita kenalah pelbagaikan ikut trend. Barulah maju, orang tengok, ada orang suka tu, apa tu yang Minion, kartun Minion kan. Kartun Minion tu. Jadi semua kek buat Minion, baju Minion. Kenalah buat ikut trend. Okay. Kalau sekarang tengah trend apa? Yang paling popular sekali. Kalau cerita apa? Tak dengar Adam? Adam kenapa? Mikrofon rosak ke? Buka mic. Apa yang ada dalam ni? Sekejap saya nak tengok nama. Cikgu, Ejen Ali. Ejen Ali. Jadi Ejen Ali, Boboiboy. buatlah kek Ejen Ali, boboiboy ke, ataupun kalau nak jual
kalau macam kita buat reka bentuk pakaian, kita buatlah pakaian ada kartun, tapi kalau kita nak buat bentuk-bentuk macam itu sebenarnya, pakaian ni kalau kita buat tanpa kebenaran, contoh awak buat Agent Ali kan, buat baju kan, tanpa kebenaran, boleh kena saman tau. Baik-baik. Macam saya ni kan, Avengers, ni saya beli dekat Giant. Saya tak tahulah orang yang jual kat Giant tu dia minta izin ke tak. Tapi saya dah beli dah. Tapi kalau kena saman, orang yang buat tu lah yang kena. Saya tak kena. Saya di pembeli je. Tapi kalau kek, tak apa. Kek sekali makan habis. Contohnya Agent Ali, kek Agent Ali. Agent Ali tak sempat, syarikat yang buat Agent Ali tu, tak sempat nak tengok, dah habis dah kek gitu kan. Kalau baju ni mana habis? Baju ni pakai, lama pakai. Jadi orang akan tengok, oh ni bahaya ni. Jadi kalau makanan sesuai. Okey. Yang keduanya, kerana faktor budaya dan juga sosial. Saya ambil contoh macam ni. Ni kuih baulu ni. Ini budaya orang Melayu. Nampak? Corak-corak dia, bunga macam ni kan, budaya orang Melayu. Kalau ladu ni budaya orang India. Kan? Dia boleh kita boleh kenal budaya orang berdasarkan makanan. Ni tempat, situasi sesuatu masyarakat. Contoh, reka bentuk pada makanan juga boleh melihat kepada tempat, situasi sesuatu masyarakat. Contohnya tempat yang cuaca panas atau cuaca sejuk. Okey, kalau macam ni, ini biasanya tempat kat mana ni? Negara-negara orang putih kan? Negara-negara yang orang putih ni dia tak makan nasi. Makanan asas dia ialah gandum, makanan yang dibuat daripada gandum. Contoh roti, apa lagi? Ialah yang berasaskan ni lah, banyak makan roti, hot dog, benda yang ni apa? Warna hitam ni. Ini pun saya tak tahu masyarakat apa. Lepas tu ada juga ikut tempat tu cuaca panas dengan sejuk kan. Contoh tempat sejuk dia banyak makanan yang berempah supaya panas badan dia kan. Kalau tempat sejuk makan aiskrim, awak nak jual aiskrim, awak hias cantik-cantik jual dekat orang kutub utara. Awak rasa orang kutub utara nak beli ke? Tak nak kan? Jual air boba dekat orang kutub utara. Siapa nak beli? Dia dah sejuk awak jual tu. Kalau nak kutub utara, asasnya nak jual air apa? Sup. Jual sup, jual air panas. Kan? Cantik-cantik buat tu, nampak asap-asap dia. Jadi bila tengok asap je, oh aku nak belilah kan. Nampak? Dia bergantung pada tempat. Kalau tempat panas, cuaca panas macam ni kan. Cuaca panas, awak nak jual air yang panas-panas tu, keluar asap tu, siapa nak beli? Tak ramai nak beli. Jadi kalau cuaca panas ni, kita kasih yang orang sampai kecoh. Jual air apa? Kopi, nampakkan air dia punya air batu dia tu meleleh-leleh. Lepas tu nampak berkrim, siap ada boba-boba dia terapung-apung. Jadi kena sesuai lah dengan tempat dia kan. Tengok cuaca, tengok tempat. Okay, kemudian berubah mengikut trend. Faktor yang mempengaruhi yang keempat ialah perubahan trend. Perubahan semasa mengikut trend juga akan mempengaruhi reka bentuk makanan yang dihasilkan. Jika dahulu roti sandwich hanya berbentuk segitiga. Tapi kini sandwich telah direka menjadi makanan moden. Nampak? Lebih macam-macam dia letak. Saya ambil contoh lain, roti john kan. Dulu roti john apa je isi. Sekarang roti john macam-macam. Dekat Kuala Lumpur, hari tu ada satu kedai dekat Facebook saya baca. 18 jenis roti john. Macam-macam dia letak. Ayam, dia letak daging, dia letak macam-macam lah. Ada 18 jenis. Cheese memang dah cheese je, semua benda makanan nak letak cheese sekarang. Jadi ikut trend lah. Macam dulu ingat tak ada nasi lemak cik com.
Nasi lemak cik com, warna hijau, nasi lemak ada. Tapi sekarang dah tak trend. Orang dah tak trend. Orang dah tak beli lah. Dulu beratur orang depan kedai dia. Sekarang tak. Dah tak ada beratur sangat. Ada juga tapi tak berapa ni. Itu kat Batu Pahat pun saya pergi tengok dah tak ada dah. Kedai dah tak buka. Okay. Sebab dah tak trend. Kalau macam air sekarang apa air trend? Air minum yang trend. T-Life. Teh ais. Kalau kita pergi tepi sungai tu, banyak teh ais. Teh ais viral lah. Kadang-kadang saya tengok bila masa viralnya pun macam tak kenal je. Tapi dia tulis teh ais viral, teh ais bola, teh ais, semualah macam-macam jenis nama nak kasi glamour. Itu teknologi makanan lah tu. Teknologi reka bentuk makanan lah. Dia reka bentuk dia punya design gambar tu air nampak menyelerakan. Padahal rasa sama je. Teh juga. Yang baru trend hari tu yang Sueb punya air tu apa? Siapa tahu? Air berhantu. Air berhantu. Yang Sueb punya tu. Ice blend. Bubble Bee. Ya tak? Bubble Bee Sueb. Dia ada letak madu kan. Dia letak sarang apa tu? Sarang madu tu kan. Honeycomb dipanggil. Letak aiskrim bawah dia. Jadi bila ada trend macam itu, orang lain pun ada tiru. Saya pernah makan cikgu. Saya pun pernah makan. Orang lain pun ada tiru. Kalau pergi kat bandar tu, ada satu lori warna merah dia jual, tengok. Sama, serupa macam Sueb punya. Dia buat bentuk macam itu juga. Jadi itu namanya trend. Trend Okay. Kita teruskan lagi. Ini antara faktor-faktor. Saya ulang balik faktor yang pertama tadi yang mempengaruhi permintaan, yang mempengaruhi reka bentuk ni ialah pertama permintaan, yang kedua budaya, yang ketiga tempat masyarakat tu, kemudian yang keempat berubah mengikut trend. Okey, ini macam mana kita nak membuat lakaran. Apa yang kita kena lakukan? Okey. Apa yang kita kena buat? Satu, kita kena senaraikanlah makanan yang kita nak gunakan. Contoh kalau kita nak pilih roti. Kalau kita nak pilih nasi goreng. Kita suka makan salad, kita pilih. Kemudian kita dah pilih makanan tu, kita kenal pasti reka bentuk apa yang sesuai ikut bahan yang kita pilih. Roti, apa yang sesuai kita nak ikut roti tu. Takkan kita nak letak roti dengan kaya je, itu semua orang boleh buat. Kemudian yang ketiganya kita buat lakaran bermaklumat, lukis dulu. Sebelum kita buat lakaran tu sebelum kita buat hasilkan makanan tu, kita lukis dulu apa nak bentuk macam mana. Kalau roti ni kita nak buat bentuk macam mana, nak letak mata ke, mata nak guna apa. Jangan buat mata tu guna paku pula. Paku tekan. Kan makanan tak sesuai. Guna paku tekan, kan nanti makan-makan tertelan paku tu. Ini kita guna makanan juga. Nak buat mata apa? Gunakan apa? Mungkin kita boleh gunakan kismis. Mungkin kita boleh gunakan lada, kita potong bulat, letak coklat ke kat tengah dia kan. Ada yang bagi apa? Biji durian. Hias dengan biji durian dekat atas roti tu. Mungkin boleh juga, betul juga pakai biji durian. Contohnya roti nak cecah dengan bubur kacang durian. Kita letak biji durian. Okay, biji apple. Adam kata biji apple. Adam dia tak boleh keluar suara tapi dia boleh taat. Yang keempat, lepas kita buat lakaran tu, kita nilai maklumat yang ada pada lakaran tu, kita tambah baik mana yang kurang, kita repair balik. Kita betulkan balik. Kemudian kita hasilkan reka bentuk makanan yang dipilih tu berdasarkan lakaran. Dah siap semua. Kita dah buat penambahbaikan, rancangan kita buat makanan tu berdasarkan apa yang kita rancang. Lepas tu kita akan bentang. Jadi ini yang kita kena buat ni, yang saya nak awak buat ni sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. 6 langkah yang kita kena buat untuk buat reka bentuk makanan ni. Saya tak ada bagi nota dululah, nanti saya bagi ke Dian. Okey.
Pertama sekali apa dia? Kita buat senaraikan bahan makanan yang kita nak gunakan. Sama macam kita buat kereta dulu, ingat tak? Mula-mula kita reka dulu, kita lukis dulu. Sebab kita lukis, kita buat penambahbaikan. Apa yang kita nak letak dekat kereta tu, tayar kita nak guna apa. Lepas tu baru kita buat. Itu cara yang betul. Jadi untuk yang kali ni, untuk yang reka bentuk makanan ni, kita buat benda yang sama. Kita lukis dulu, kita pilih bahan apa kita nak guna. Macam kereta itu awak guna bahan kotak kan. Kalau makanan ni banyak lagi bahan yang kita boleh guna. Bahan makanan. Okay. Dah buat lakaran, kita lukis apa semua. Lepas tu kita buat hasil dia macam mana. Lepas tu bentang. Ni adalah contoh-contoh gambar cetusan idea baru melalui lakaran. Yang orang nak buat, contohnya kalau awak pilih donat. Awak nak buat donat tu letak apa? Dia punya hiasan dia macam mana? Coklat-coklat dia nak, macam mana nak buat dia punya macam ni? Macam ular ke? Donat tu nak buat bentuk macam roda kereta ke? Boleh? Ada tulisan kat sini. Silverstone. Boleh lah. Suka hati awak. Ikut mana yang sesuai. Kalau rasa awak nak buat kek, awak nak letak apa? Bunga kat mana? Warna apa? Kek tu nak bentuk bulat ke? Segi enam ke? Kalau awak nak buat cupcake. Nak letak apa? Buah cherry ke? Hiasan apa? Buah strawberry ke? Buah strawberry ke? Buah kelapa sawit ke? Lakarkan dulu. Jadi langkah pertama ni yang saya nak suruh awak buat ni, nanti sediakan satu kertas. Sediakan satu kertas. Lakar dulu. Lakar dekat dalam kertas. Dah cantik-cantik. Nanti tampal dekat buku RBT awak. Mana yang nak kena repair. Kalau macam buah, macam masa nak lakar tu. Contohnya awak nak lakar ni, apa benda ni, donat ni kan. Lakaran pertama yang masih belum jadi. Lakaran kedua yang dah jadi. Buat paling tidak 2 jenis lakaran. Kalau macam kek, awak buat lakaran pertama yang belum jadi ni, bentuk dia kasar, sedar kasar. Yang kedua, yang dah siap lukis dengan dia punya ni sekali. Ni benda yang awak kena buat tau. Saya nak lakaran tu dalam kertas. Lepas tu awak tampak kertas A4 lah. Kalau siapa yang ada buku, terus buat kat buku pun boleh. Ni benda yang pertama saya nak awak buat. Mesti ada lakaran ni. Dan pembetulan. Ni contoh-contoh dia. Yang saya nak awak buat, langkah-langkah dia. Mula dia nak buat muffin ni, kalau awak nak buat muffin ni kan, nak buat cupcake. Lukis macam ni dulu. Ni. Lepas tu jadi macam ni. Ini belum siap lagi. Dia letak lagi tambah hiasan bawah ni. Dia letak atas ni pula jambul dia. Lepas tu atas ni letak ni. Jadilah akhirnya macam ni. Produk akhir dia. Ni dah buat penambahbaikan lah ni. Contoh-contoh lain. Ni macam yang kalau nak susunan. Mula-mula ni contoh apa? Dia nak susun sayur-sayuran ke, buah-buahan ke, telur ke, nak susun macam mana. Dia buat pinggan dulu lukis. Lepas tu lukis secara kasar. Lepas tu jadi macam ni. Lepas tu akhirnya buat macam ni. Lepas tu akhirnya jadi macam ni. Dia siap label kan. Umpai laut, ni apa ni, roti. Di sini ada tulis apa benda. Ini kalau yang dah siap lah ni, dilabelkan, nampak? Dilabelkan apa semua. Ni awak kena buat ni. Ni contoh orang yang buat susunan pinggan, susunan dalam pinggan. Ada salad, apa benda semua dah siap. Warna lagi. Yang dah jadi yang akhir ni mesti ada warna lah. Ni kalau yang untuk menggunakan acuan. Menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Susun atur hiasannya kita tengok. Okey ke tak okey. Kesesuaian reka bentuknya okey ke tak okey. Bahan yang digunakan ni kalau kita nak buat makanan yang untuk tahan lama, bahan tu basi ke tidak. Contohnya awak nak buat hantaran, nak buat bentuk muka orang, lepas tu nak buat rambutnya daripada mi. Orangnya nak nikah besok. Orangnya nak bertunang besok. Hari ni dah buat. Basi tak? Dia basi kan? Jadi tak boleh. Kena tengok bahan yang digunakan tu sesuai dengan apa yang kita nak lakukan. Untuk jenis-jenis kemasannya apa yang sesuai. Menarik ke tidak ke. Kemudian kira kos. Senaraikan apa yang kita dah gunakan untuk ni.
kira kos. Ni yang pertama, yang kedua. Yang pertama tadi saya nak awak buat lakaran dulu dekat kertas ataupun kat buku, terus kat dalam buku pun boleh. Sebab kenapa saya suruh dekat kertas? Saya suruh dekat kertas supaya nanti kalau awak tak jadi, awak padam-padam, koyak ke apa benda, awak boleh ganti kertas baru. Kalau macam awak terus buat kat buku, nanti bukunya padam, tulis, lama-lama koyak buku. Maka saya suruh buat kat kertas lain dulu, tampal. Okey. Yang keduanya, lepas awak buat lakaran tu tadi, awak buat dia punya jadual kira kos. Bahannya apa, berapa banyak, berapa kilo nak guna, kosnya apa, kalau tepung berapa. Lepas tu totalnya sini, berapa, senaraikan. Okey. Yang ketiga, buat bendanya. Buat bendanya. Okey. Jadi, ni contoh-contohnya. Contoh. Ni contoh lukisan. Dia kata nasi putih, berbola daging kat sini, salad mini kat sini, keju kat sini. Ini hasil dia yang dia lukis ni tadi. Nampak? Kan sama? Saya kecilkan sikit supaya awak nampak. Nampak? Ni lukisan dia. Ini yang hasil dia. Nampak ni apa benda ni? Ini semua ni makanan ni. Ni nasi kan? Ini dia punya berbola daging. Ini dia guna telur gulung puyuh. Mata dia mungkin dia gunakan apa benda kan? Timun ke apa benda dia potong bulat-bulat. Sini hiasan-hiasan ni belakang ni dia letak salad. Ini adalah hasil akhir. Jadi sebelum buat benda ni, ada dua perkara yang awak kena buat lepas ni. Kena tunjuk dekat saya. Buat tampal kat dalam buku. Itu pertama, saya ulang balik. Mariam lah ulang apa saya nak awak buat. Pertama. Lakakan. Lepas tu tampal dalam buku. Tampal dalam buku. Lepas tu yang kedua, kira kos. Kira kos. Yang ketiga baru kita buat. Okey, yang buat ni nanti kita buat naik sekolah. Kita pilih satu hari. Kalau naik sekolah lah, kalau tak naik sekolah, kalau PDPR ni bersambung, kita buat dekat rumah. Lepas tu kita buat macam ni, ambil gambar, hantar satu-satu. Awak kena buat video pula nanti depan saya. Kalau PDPR bersambung. Kalau kita boleh pergi sekolah, kita buat kat sekolah. Kita buat masa RBT. Nanti apa ni? Kita boleh sama-sama makan. Tapi tak boleh kongsi lah. Awak makan awak punya je sebab COVID kan. Tak boleh kongsi. Boleh tengok je. Okey. Faham tak? Ni contoh-contoh lain. Contoh-contoh lain. Langkah kerja pula. Ni bukan lakaran, ni langkah kerja. Mula dia nak cetak roti ni, dia guna bentuk bintang. Lepas tu buat bentuk rabbit. Susun. Last sekali jadi macam ni. Dah nampak cantik. Makan nampak barulah nak makan berselera sikit. Macam mak-mak ni, mak-mak kadang-kadang anak dia tak makan sayur kan. Dia buat letak macam ni tak pasal-pasal, anak dia pun jadi nak makan sayur. Saya tak makan sayur ke? Tak makan sayur? Saya makan. Tak. Saya pun tak makan dari cikgu. Makanlah sayur. Sayur kan ada banyak vitamin. Saya makan cikgu. Saya makan carrot. Carrot tu pun sayur Saya juga. tak makan. Saya makan carrot juga. Makan sayur. Okey. Lagi? Lagi apa? Cucuk paku. Cucuk paku. Baik, saya tengok ada 20 orang. Diam-diam ada 20 orang dah. Okey, sekejap saya tengok kumpulkan ramai-ramai. Ini baru 16. Okey, tambah lagi yang boleh saya nampak. Saya nak ambil gambar ni. Buka kamera semua. Fatini pun ada. Buka kamera, saya nak ambil gambar. Yang nampak muka ni siapa ni yang lagi yang tak ada? Cepat. Yang perempuan pakai tudung. Buka. 20 orang, bagus. Nanti yang lain yang tak ni boleh tengok kat YouTube je. Saya masuk kat YouTube. Sekejap ya, saya
Sedia senyum semua, senyum. 1, 2, 3. Okey, cantik. Okey. Baik. Ini kalau saya tanya balik apa yang kita belajar tadi, dapat tak ni? Ashraf Effendi pun ada. Tu. Akid. Akid. Ya, yuk. Akid rasa-rasa nak buat reka bentuk apa? Makanan. Buat apa you? Makanan. Buat kena roti kot. Roti. Okey, boleh? Saya nak tambah dengan sos you. Boleh. Yang penting benda yang awak tambah tu kena makanan jugalah. Jangan letak paku pula. Okey. Orang lain? Siapa yang angkat tangan tu? Cicak kubing. Adam. Adam nak buat apa? Apa idea Adam? Ikram? Ikram rasa-rasa saya. Ikram rasa-rasa saya hari tu kereta belum hantar Ikram Kan? Baik mengaku. Okey. Apa Ikram nak buat? Nasi. Orang lain? Seronok ni nanti bila buat, kita buat ramai-ramai, tengok kawan-kawan kita kan buat, wah. Cikgu, saya nak buat bentuk ikan. Daripada apa? Apa bahannya? Dia cakap seorang-seorang, mikrofon tak buka. Buat bentuk ikan, buka lah mikrofon. Tutup tu mikrofon, saya tak dengar. Apa dia? Okey, ikan macam-macam. Contoh agar-agar. Awak buat agar-agar. Tahu tak macam mana cara nak buat agar-agar? Tahu. Beli dia punya tu dekat pasar raya. Bah cikgu buat. Ada orang. Beli puding cikgu. Puding, bukan puding. Agar-agar Dia punya tu. dia macam ada paket tu. Dalam paket. Pandailah Ikram. Selalunya dekat mana? Tapi kena ada cetak lah kalau nak bentuk ikan. Tu. Kalau nak bentuk ikan kan adalah cetak ikan dia agar-agar. Tak gagal. Jadi agak-agak cikgu potong-potong bentuk agak-agak. Bentuk ikan. Tak payah potong. Beli bekas cetak yang bentuk ikan. Itu kalau awak nak buat agar-agar lah. Agar-agar murah je. Orang lain ada tak idea yang pelik sikit? Nak buat makanan apa? Apa? Ini kan nanti kalau roti semua roti. Bagilah yang lain sikit. Nasi ke. Kita janganlah buat sama dengan kawan kita. Macam yang lepas ramai yang buat ni. Yang buat Dia yang kondok. Cikgu, puding boleh tak cikgu? Boleh. Puding apa? Puding cair tu, air Tapi puding cair tu nak hias macam mana? Puding macam warna kuning tu. Oh, yang warna kuning tu. Puding jagung. Boleh? Tapi awak dah fikir-fikir ni, jangan awak fikir terus buat.
Ingat langkah yang saya cakap tadi. Pertama sekali kena lukis dulu. Lukis dulu dekat kertas. Langkah-langkah dia. Lukis dulu reka bentuknya apa. Lepas tu dah lukis. Dah Tampal lukis kat buku. apa-apa, tampal buku. Lepas tu Dah tampal buku buat macam tu. buat dia punya kos dia dulu, kira. Kira kos dia, lepas tu barulah kita buat. Jadi kerja untuk minggu ni awak lukis dulu. Kerja untuk hari ni lukis dulu. Kita ada masa 2 minggu ni. Minggu depan dah cuti sekolah kan. Makanan buat kat sekolah. Kat sekolah baru dah best. Itu pun kalau naik sekolah, kalau tak naik sekolah kita buat macam ni lah kid kita buat macam ni. Senang lah makanan lagi. Kat rumah tu macam-macam ada kan. Kalau susah-susah buat jemput-jemput je. Buat jemput-jemput. Letak sayur, buat bentuk-bentuk. Tengok Ikram dah jemput dah. Lepas ni nak kena buat saya ni. Cikgu dapat terus nak Mak buat. Ini Fatih ni senyap aja. Fatih ni mesti ada idea ni. Tak pernah fikir-fikir. Senyap je. Saya macam ada nampak Isha ni, nama Cikgu Johari ni. Isha, dia baru masuk ni. Cikgu. Okey, kepada yang baru masuk, saya rakam video ni, nanti awak tengok daripada balik semula dari awal Mungkin lambat sikit lah petang sebab video ni dekat 1 jam. Jadi lambat sikit. 1 jam. 1 jam saya baru masuk. Baik, sebelum saya habis, saya nak buka pertanyaan. Nak tanya apa benda ke apa, nak tak faham ke apa, tanya. Jangan saya cakap seorang. Lepas tu balik-balik yang cakap orang yang sama je. Tu Aisyah nak cakap apa? Aisyah Falah. Lukisannya nak colour tak? Cikgu, lukisannya nak colour tak? Okey, lukisan. Lukisan pertama, lakaran tu, yang lakaran pertama tak payah colour dulu. Kan, macam tengok gambar muffin tadi tu kan. Mula-mula dia lukis itu je. Tapi lukisan yang akhir tu, cat colour lah, cantik. Barulah. Kau semua. Ribu Apa? Dah fikir. Siapa nak cakap lagi? Nak tanya? Akid. Saya pula. Macam mana nak kira kos? Nak kira kos. Okey gini. Contohnya awak Macam 50 sen. saya tunjuk yang tadi sekejap Okey, bagus. Bagus soalan ni. Saya suka. Sekejap mana tadi? Okey, ni yang kira kos macam ni. Jadi nanti saya ambil gambar, saya send dekat dalam WhatsApp Saya ikut je. Oh, kos macam tu. Kira sekejap saya ambil gambar dulu. Yang ini buat dalam buku dalam buku RBT. Ni. Okey, pertama contoh. Saya ikut cikgu. Sekejap. Contoh dia, bilangan ni 1, 2, 3, 4 lah. Baru banyak bahan yang kita guna. Bahannya apa? Contoh kalau kita nak buat hiasan roti tadi, roti. Roti kuantiti berapa keping kita nak pakai. Kalau 2 keping, 2 keping. Kalau kos 1 unit, katalah awak beli satu buku tu 3 ringgit. 1 unit lah apa? Sekejap, sabarlah dengar saya terangkan. Awak beli satu buku tu, katalah RM2 lebih kan, RM2.30 kan. Lepas tu awak kira sekeping tu berapa sen. Bagikan lah, ini kemahiran matematik. RM2.30 bahagi dengan katalah ada 20 keping tu, bagi 20. Mana satu keping berapa? 20 sen. Kacang je. Katalah 20 sen. Tulis kat sini jumlahnya kalau 2 keping 40 sen. Macam Ashraf. Lepas tu sausage. Sausage sebatang berapa? Kita nak buat sausage ni, nak buat dia punya contohnya kita nak buat bahan macam sausage sausage, roti, apa tu? Apa sos? Sos janganlah letak sos harga sebotol.
Nanti jadi mahal. Macam mana kalau awak nak berniaga, awak nak kira satu benda tu yang gunakan cuma sesudu, tapi awak nak kira harga mahal. Nanti berapa mahal awak nak jual? Lagi satu pedas. Jadi kita agak-agak berapa yang kita gunakan tu berapa sen? Tadi masuk tangan. Okey. Jika semacam ini. Lagi apa? Bahan kalau macam kita nak buat agar-agar tadi. Agar-agar berapa sepaket? Dia punya bahan agar-agar tu. Lepas tu air berapa banyak? Kuantiti dia berapa banyak lah. Berapa liter, 1 liter ke, 2 cawan ke. Lepas tu kalau awak tak tahu berapa harga air ni, agak-agak je lah 10 sen ke, 20 sen. Awak tengok harga air mineral tu, 1 botol RM1. Agak-agak kalau awak pakai secawan, berapa harga dia? Cawan. Sikit no. 10 sen je. Itu kalau air mineral beli kat kedai. Kalau kat rumah takkanlah kena bayar. Kan? Free je saya. Free je lah. Ataupun 5 sen ke. Letaklah harga sikit 5 sen. Sebab kita bayar juga bil air kan. Faham tak? Nak tanya lagi apa? Apa lagi nak tanya? Saya tak jadi nak buat roti. Kan? Dia dah tak jadi pula dah. Buat kentang tu nak dengan nugget tu saya potong-potong buat bentuk. Bagus juga. Boleh. Macam-macam idea terpulang. Sebab tu gunanya kita ni. Sebab tu gunanya kita. Boleh janji makanan. Saya kata jangan letak paku sudah. Sebab tu itu gunanya awak reka dulu. Itu gunanya awak reka, awak buat dia punya lakaran. Jangan nanti awak lakar benda lain, awak buat benda lain. Lakar nak buat roti, tiba-tiba jadi jemput-jemput. Tak kena lah. Buat apa yang kita nak. Okay? Ini kita ada Facebook Okay, siapa nak tanya lagi? Sebelum saya tutup, ni dah 9.30 ni. Saya nak masuk darjah 3 pula. Okay, kalau tak ada, kita tuan left. kita tawakuf dulu. Ingat tugas yang saya bagi tadi, saya dah cakap tadi. Baik. Saya nak ucap terima kasih kepada semua yang dapat sama-sama pada pagi ni. Tahniah, bagus semua Walaupun ada yang belum mandi. Saya dah mandi. Bagus. Tak, saya dah mandi. Saya dah mandi sebelum cikgu hantar link. Saya belum mandi. Jadi kepada yang tak dapat, boleh nanti petang tengok YouTube link yang saya bagi. Okey. Terima kasih kepada Mak Ayah yang bantu untuk program kita pada pagi ni. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya cikgu. Selamat Raya cikgu, maaf zahir batin. Selamat Raya cikgu. Selamat Raya cikgu, maaf zahir batin cikgu. Abang tunjuk.